Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Alright, pertama-tama kita mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama dalam 1 jam bersama dengan Abang Abu dalam satu program yang telah dianjurkan oleh PUJB, Kerajaan Negeri Johor. Ucapkan terima kasih kerana menjemput Abang Abu hari ini untuk kita berkongsi sedikit mengenai keadaan-keadaan tertentu mengenai bisnes dan juga kewangan, insya-Allah. Dan sesi ni insya-Allah saya nak biar kita lebih interaktif sikit, dan anda yang sudah berada di sini saya nak ucapkan terima kasih dan saya nak berikan anda satu tepukan gemuruh. Kerana datang hari ini, insya-Allah kita akan ada beberapa segmen. Hari ini kita nak macam bersoal jawab, lepas tu kita ada benda yang Abang Abu nak kasih hari ni ada special sikit. Benda yang sebab Johor, first kali. Sebab apa Johor? Sebab saya ini adalah saya berasal daripada Johor. Johor, dan tempat yang pertama dulu kan, masa first Abang Abu, tempat Abang Abu adalah ni dia, mana dia? Tu dia. Ini dia. Alright. Itu Lembah Kuda. Lembah Kuda ni tempat first kali Abang Abu. Sekarang kalau cakap Lembah Kuda mungkin orang tak berapa kenal. Lembah Kuda sekarang kalau tengok mana Lembah Kuda adalah tempat JB Central. Johor Central tu dulu Lembah Kuda. Jadi saya berasal memang orang betul-betul kira-kira asli Johor lah, babe. Jadi itulah saya macam semangat sikit bila dapat berkongsi pengalaman, dapat sedikit apa ni kata orang tu. Hari ni topik kita very interesting. Saya nak gunakan strategi Johor. Johor baru punya strategi. Maksudnya Johor punya strategi. Apa tu Johor punya strategi? Johor terapa bola, babe. Jadi saya hari ni nak kongsikan something mengenai bola dengan keadaan pada hari ini kan. Dalam keadaan COVID dan sebagainya, kita nak just like see macam mana kita nak cope, macam mana kita nak defense, macam mana kita nak buat the comeback dan akhirnya kita attack. Kita nak gunakan istilah-istilah bola. Alright. So itulah tempat yang pertama saya stay di Johor. Lepas tu saya sekolah saya adalah Sekolah Menengah Tasik Utara. Sekolah Menengah Tasik Utara. Sekolah Menengah Tasik Utara tu dia sebelah teknik. Sekolah teknik kat bawah, Sekolah Tasik Utara kat atas. Sekarang dah ada sekolah vocational dan sebagainya. Itulah tempat saya. Saya belajar di Sekolah Menengah Tasik Utara, dan kalau sebelum tu sekolah rendah, Sekolah Ngiheng, betul-betul di Bandar Johor Bahru tu. Itu adalah tempat permulaan Abang Abu dululah. Itu sedikit sebanyak mengenai Abang Abu, insya-Allah, right? So jadi apa yang insya-Allah hari ini Abang Abu nak kongsikan adalah satu keadaan di mana orang dalam keadaan COVID ni dia macam-macam isu, dia macam-macam isu, dan ramai yang dalam keadaan tertekan. Jadi kita nak bincangkan sedikit mengenai apakah yang boleh kita lakukan dalam kita bukan hanya dapat menahan perniagaan kita daripada tersungkur ataupun bongkos, tapi kita nak buat a comeback pula. Bila kita dah bertahan ni, kena attack, kita tahan, lepas tu kita buat comeback, dan lepas tu kita attack untuk memenangi perlawanan tu. Jadi kita nak gunakan strategi Johor, sebab saya sebagai seorang Johor, anak Johor, jadi saya sangat-sangat teruja bila TMJ menjadikan Johor kita ni something yang sangat luar biasa. Saya ni peminat bola, masa kat sekolah dulu main bola kan. Jadi hari ni insya-Allah saya nak juga anda bagi like dan juga terus share kepada ramai orang. Sebab apa? Hari ni Abang Abu ada something yang best sangat. Hari ni Abang Abu ada something yang nak bagi pada semua yang menonton ni. Alright, something yang luar biasa. Okey, ada soalan tu Encik Afiq, dia tanya apa maksud mekanik wang tu? Apa maksud mekanik wang? Okey, dia sebenarnya macam ni. Dalam perniagaan ni kita kena ada branding, betul? So sebenarnya
benda mekanik wang ni berpunca daripada satu kejadian di mana Abang Abu ni first time, masa tu belum buat talk lagi tau. So first time saya dijemput ke, sebab saya memang berasal daripada Johor tapi saya dah ke Singapura, duduk di Singapura, berniaga di Singapura sebagai tak berhijrah tapi saya berniaga di Singapura dan saya ada keluarga saya di Singapura dan saya start buat benda ni. Dan lepas tu saya dijemput untuk bagi talk. Dan masa tu kan, saya mencari satu idea apa yang patutnya saya buat. Sebab kalau saya jadi macam speaker kewangan, pakai kod yang biasa, saya mungkin sama je dengan orang lain. Jadi masa tu saya duduk dan masa tengah duduk bincang dengan kawan saya, ada kereta tau. Masa tu ada kereta kat depan rosak. Dan kawan saya tanya saya, tu kereta tu buat apa? Orang tu buat apa? Orang tu repair kereta. Dan saya pula cakap, kenapa kau nak tanya benda-benda macam tu sekarang kan? Kita ni tengah fikir apa kau nak buat. Jadi dia come with the idea, dia repair kereta, jadi dia mekanik wang. Kau repair apa? Saya ni kan banyak buat pasal kewangan and everything tu. Jadi saya pun, dia cakap, engkau mekanik wang. Begitulah bermulanya kisah mekanik wang. Boleh Selamat malam. Hai AA. Waalaikumsalam. Rozana, Jari Amsyul. Alright, arwah mak tok saya dulu kat Blok A, flat Lembur Kuda, tingkat 6. Allahu Akbar. Nampak, kita nampaknya dah jadi saudara pula kat sini. Saya Blok D, kita Blok D. Awak Blok A. Tapi kan Blok A kan orang tempat terjun. Ramai orang kan terjun kan. Ramai yang sebenarnya kalau tengok Blok A ni ramai dulu kan. Dia macam terjun, orang bunuh diri banyak. Aku takut dulu, right? Tapi itulah Lembur Kuda, Sekolah Menengah Tasik Utara, saya berasal daripada situ. Dan hari ini kita ada 3 segmen yang Abang Abu nak kongsikan. Jadi saya nak anda terus share kepada ramai orang di luar sana kerana benda ni sangat-sangat saya rasa sangat penting, lebih-lebih lagi kepada orang-orang Johor. Alright, orang-orang Johor, terima kasih sekali lagi kepada PUJB yang menjemput Abang Abu untuk 1 jam. Awak boleh tanya soalan, kita boleh jawab dan kita boleh bersembang santai dan yang pastinya saya nak bagi anda tepukan sekali lagi kerana datang. Siapa yang datang kita bagi tepukan dan kita juga nak jadi macam Johor. Ni kita nak jadi macam sebab kita ni right bawa apa image tu kan. Kita semangat babe. Jadi orang Johor ni semangat sikit. Alright, tahniah JDT. Okay now. Jadi apa yang Abang Abu nak bincangkan, awak boleh juga tanya soalan ke atas. So sebab saya ada saya tengok Facebook Live, kalau ada soalan, insya-Allah saya akan jawab. Alright? Dan anda boleh bawa member ramai ni. Kita ada lebih kurang dalam 45 minit lagi kita nak berbual banyak lagi. Saya nak bagi hadiah je. Sedia ada financial advisor license lah. Tak ada. Saya bukan financial advisor. Saya adalah financial motivator. Kita nak bagi satu semangat macam mana kita nak bagi yang mungkin nak tahu pasal Abang Abu punya background. Saya nak bagi something, alright? Awak boleh dapatkan benda ni dan lepas tu awak mula check Abang Abu. Nak tak saya bagi awak saya punya profile. Tapi profile ni awak kena dia kena yes, awak kena scan. Boleh? Nak scan profile Abang Abu. Ni scan profile ni. Awak scan ni, awak akan nampak profil saya. Awak scan je, awak dapat profil saya. Buat sekarang. Siapa yang nak tahu pasal Abang Abu, siapa Abang Abu ni, scan kat sini, awak dapatkan saya punya biodata saya. Boleh Jadi kita nak bagi peluang untuk anda yang mungkin belum kenal Abang lagi. Alright, boleh scan. Saya letak kat sini, scan saja. Alright, scan je dah boleh dapat pasal Abang Abu, insyaAllah. Alright. Okay, alright. Tahniah dan terima kasih kepada semua yang datang ni. InsyaAllah kalau ada soalan sebelum saya start, kita boleh tanya soalan dulu. Right, okay, Encik Afiq Aman. Alright, kat situ boleh terus scan dan dapatkan saya punya detail mengenai siapa saya, apa saya buat dan sebagainya. Saya seorang peniaga. Saya berniaga, menjalankan beberapa perniagaan dan antara perniagaannya adalah dulu kita buat kedai runcit, kedai makan, money changing. Kita ada beberapa benda yang saya involve juga dan hari ini kita ada manpower supply dan juga kita ada training and consultancy, benda-benda macam tu kita buat, right? Okay, itu sedikit serba saya, tapi kalau nak ni dia. Ambil benda ni, ni. Scan kat sini dan awak terus boleh dapat saya punya biodata full. Alright? Nak lagi dekat, pergi dekat Facebook Mekanik Wang. Abang Abu Mekanik Wang, awak boleh dapatkan detail-detail mengenai saya. Nak lagi, pergi Google Abang Abu, insyaAllah kita akan dapat banyak benda. Jadi, saya nak just
bagi tahu tu dululah untuk permulaan ni, insya-Allah saya harap awak faham sedikit mengenai asal usul kita. Alright, saya tak payah scan, memang kenal Abang Abu. Oh, dah kenal Alhamdulillah, sangat best. Alright, ini untuk orang yang belum lah, yang belum boleh lah kan, dia boleh scan je benda ni kan. Nanti dapat lah pasal Abang Abu. Mana tahu lain kali nak call aku ke, nak bawa saya pergi berbual dekat tempat lain. Alright. Okey, jadi kita masuk ke topik kita pada hari ini. Saya nak bahagikan masa dalam 10 minit. Kita ada 3 bahagian yang saya nak just like kenapa kenal sangat? Air liur Abang Abu merecek kat saya hari tu. Hehehe, Allahu Akbar. Kau duduk depan sangat Allahu Akbar. Minta maaf lah. Aku minta maaf lah kalau benda tu terjadi pada awak. Alright, apa-apa pun saya nak just teruskan dengan benda yang saya nak kongsikan pada hari ini, iaitu mengenai keadaan kewangan dan juga dalam keadaan pandemik ni. Dalam keadaan pandemik ni, macam mana kita nak get back, macam mana kita nak bertahan, Jadi saya nak lepas ni saya nak just like bagi tahu anda apa sebenarnya yang perlu kita buat untuk kita bertahan. Alright, kita nak start dengan bertahan, lepas tu baru kita nak buat comeback. Jadi bila kita kena attack, contohnya dalam perniagaan, bila COVID mendatang, banyak benda. Bisnes terpaksa ditutup, banyak diberhentikan, tak ada pendapatan, tak boleh berniaga, alih-alih pendapatan turun, dah tak ada vendor, dah tak ada pelanggan. Jadi banyak kita kena attack. Bila kita kena attack, apa kita kena buat? Kita kena buat defense. Jadi Abang Abu nak bagi 5 benda untuk kita defense. Apa yang kita nak buat untuk kita defense? Boleh? Itu yang Abang Abu nak share. Sekejap lagi macam mana kita nak defense. Awak just tunggu saja. Alright, macam mana kita nak defense? Just tunggu benda ni, insya-Allah saya nak tunjuk sekejap saja. Teng-teng. Dia hilang sekejap. Alamak, dia hilang. Dia terus hilang. Tapi apa-apa pun jangan risau sebab apa yang Abang Abu cuba nak buat adalah saya nak bagi tahu apa satu benda yang sebenarnya kita perlu buat dalam kita nak comeback ni. So untuk tu first kali saya nak just make benda ni, alright? Saya nak cerita pasal satu formulation, 5C. Saya panggil dia 5C dalam kita bertahan. Bila kita nak bertahan ni kita kena ada 5C. Alright, apa tu 5C dalam kita bertahan bila COVID ni melanda kita? Alright, itulah yang Abang Abu dah nak kongsikan kepada anda di sini. Alright, yang saya panggil dia 5C, formulation ataupun formation. Kita nak formation 5C dalam kita menghadapi COVID ni. Iaitu apa tu 5C? Ni kita nak bincangkan. Jadi anda boleh ambil nota, kalau nak tulis boleh ambil nota. Alright. Yang pertama sekali, apa yang perlu kita lakukan adalah benda ni. Nama dia calm. Maksudnya, ramai orang kan bila kita tengok dalam keadaan COVID ni, mereka tak jadi calm ataupun cool. Kita jadi macam risau tu. Kita jadi risau sebab macam-macam berita, macam-macam kisah. Jadi kita jadi macam kita tak relax, kita tak calm, kita gopoh, kita buat banyak tindakan-tindakan yang melulu. Jadi pertama, saya apa yang Abang Abu buat dalam masa COVID tu, bukan saya ni macam ada pengalaman, tak ada, sama je, kita ni semua sama. Betul? Tak ada orang yang pernah ada pengalaman COVID sebelum ni. Tapi apa kata kita tingkatkan orang yang menonton ni. Saya tengok dalam 20,000, 22,000 orang. Rakyat Johor ni apa banyak? Kan? Takkanlah kita tak boleh sampaikan kepada rakyat Johor. Ni anak Johor tengah berbual ni. So, sampaikan pada member-member, kenalan, orang-orang Johor wajib pergi tekan, share, bawa orang lain supaya kita sama-sama dapat belajar sesuatu yang insya-Allah interesting. Dan saya ada banyak hadiah yang saya nak bagi. Antara hadiah yang menarik yang menunggu anda adalah sesi yang esok saya buat, RM199 saya nak bagi dengan hanya RM19. Nanti cerita. Alright? Tapi saya nak bagi hadiah kemudian. Alright? Tapi apa yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah dalam kita nak bertahan. Bila kita di-attack dengan pelbagai masalah, isu, krisis, apa yang perlu kita buat? Pertama sekali adalah calm. Kita perlu dalam keadaan yang tenang.
Sebab ketenangan inilah yang sebenarnya hilang pada ramai usahawan bila pandemik berlaku. Kenapa mereka tak tenang? Sebab mereka tidak mempunyai satu pengurusan kewangan yang betul. Ramai mereka ni tak ada pengurusan yang betul. Tak ada simpanan, hutang banyak, vendor nak bayar, komitmen. Jadi mereka jadi risau tu. Ini yang sebenarnya berlaku pada ramai usahawan kita. Jadi first kali, apa yang perlu kita buat adalah calm, relax. Itu yang sangat penting untuk kita relax dulu. Alright, selepas relax nak buat apa? First kali kita relax, the first C, calm. Alright, calm, cool. Kedua adalah control. Bila kita di attack, kita sekarang perlu control. Macam Johor lah, kita main bola dulu kan. Kita perlu control. Kontrol bila kita di attack ni kita kena kontrol. Kan? Defend kena jaga, dia tak boleh main. Dia kena jaga betul-betul. Sama juga dalam kewangan. Masa COVID menyerang, masa pelbagai isu berlaku, kita perlu buat satu benda, apa dia? Kita kontrol. Kontrol apa? Pertama kita kontrol duit yang nak keluar. Duit yang nak bayar tu, nak bayar ni, nak buat macam-macam. Dulu masa tak ada COVID macam-macam kita belanja. Itu buat ini, buat dan semua buat betul. Tapi sekarang kita kena ada satu kaedah untuk kita kontrol. Kita mula kontrol duit yang keluar. Kalau dulu kita main keluar je lah. Sekarang kita kena tanya. Kita kena PKP-kan duit kita. Kita macam sekarang kalau macam duduk Selangor kan, pergi Johor, dah tak boleh pergi macam dulu. Kena dapatkan kebenaran bertulis daripada pihak polis. Baru boleh keluar. Alright? Jadi sama juga dengan duit kita. Sebelum kita nak belanja, kita kena tahu ke mana awak nak pergi, apa awak nak buat, sama ada penting ke tak penting. Kalau tak penting, duduk dalam, jangan keluar. Jadi itu maksudnya kontrol. Kita kontrol segala-gala wang-wang yang perlu keluar, yang hanya boleh keluar wang yang sangat penting saja. Kalau duit gaji contohnya kita perlu bayar dan kita bayar. Mungkin ada benda-benda asas yang perlu kita selesaikan, kita selesaikan. Tapi kalau benda-benda yang macam dulu kan kita main belanja suka hati kita, kita kena kontrol. Itu adalah C yang kedua. Dan seterusnya C yang ketiga. Yang C yang ketiga nama dia cope. Apa tu cope? Sekarang setelah kita dah kontrol, kita perlu cope dengan kedudukan ataupun keadaan kewangan sekarang. Maksudnya kita perlu menyesuaikan dengan keadaan sekarang, dan di sinilah kita perlu mencari ada tak bantuan-bantuan. Ada tak benda yang saya boleh dapat daripada pihak kerajaan, pihak bank, badan-badan tertentu yang sangat-sangat. Bila kita tengok kerajaan banyak memberikan dana-dana bantuan yang untuk menjadikan kita ni dapat bertahan. Jadi di situ kita cope. Alright, kita mula kurangkan segala benda-benda yang tak perlu lagi macam dulu. Tapi kita mula cope dengan apa yang kita ada. Maksudnya kita menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang. Kalau dulu lain, babe, sekarang dah lain. Nampak? Benda ni sangat penting juga untuk kita mula cope with what we have. Ini adalah defensif lagi. Kita masih bertahan. Alright? So, bila kita bertahan, kita perlu ada benda-benda macam tu. InsyaAllah. Alright? Dan seterusnya, apa kita kena ada? Selepas tu baru kita nak concentrate. Alright? Sekarang, bila kita dah cope, bila kita sudah cope, sudah bersedia, kita sekarang concentrate dalam apa yang perlu kita buat sekarang. Dalam keadaan ketika ini, apa yang perlu aku lakukan? Perniagaan aku ni, boleh tak saya buat lagi benda ni? Kalau tak boleh, apa yang saya boleh buat pada ketika ini? Dalam masa pandemik ni, apa yang saya boleh buat? Jadi kita perlu mula concentrate dalam benda-benda yang mungkin kita perlu ubah. Mungkin kita perlu ubah apa yang kita buat. Sebab sekarang mungkin benda yang dulu kita buat tak boleh lagi. Contoh klasik saya ambil AirAsia ni, AirAsia kan. Nampak? Bos dia terpaksa cakap, aku dah tak boleh fly lagi, aku nak hantar barang pula makan. Dia cakap. So dia terpaksa mengambil satu keputusan untuk mengubah apa yang dia buat sebelum ni supaya dia dapat sesuaikan dengan keadaan sekarang supaya bisnes dia dapat bertahan. Kalau dia tunggu saja akan jadi masalah besar. Alright? Sebab tu concentrate, iaitu kita mula memberi perhatian kepada apa yang perlu kita lakukan pada ketika ini. Ini adalah defense. Macam Johor bila kena attack kan, inilah dia defense. Dia kena calm, dia tak boleh gopok-gapa. Kan? Control, babe. Lepas tu kita cope. Baru kita concentrate mana kita nak buat. Dan akhirnya kita akan create a new norm. Ini cara baru untuk aku bermain sekarang. Kita ikut strategi defensif Johor, JDT. Alright, ini adalah defensif strategi JDT di mana bila kita di attack,
So dalam keadaan pandemik, sama je, kita di-attack dengan pelbagai isu, pelbagai masalah. Apa kita buat sekarang? Kita gunakan 5C formation ni untuk menangani attack-attack yang kita dapat ni. Right? Ini adalah pertama yang perlu kita lakukan. Saya ada bagi 3. Lepas ni saya akan bagi macam mana kita nak buat comeback. Apa yang perlu kita lakukan untuk kita buat comeback. Saya akan, sekejap lagi saya akan kongsikan dengan anda semua, insyaAllah. Alright? Jadi, ini adalah yang pertama. Bila kita sedang mengalami satu keadaan yang tidak menentu dalam perniagaan, maka ini adalah 5C formation yang perlu kita sesuaikan, yang perlu kita applykan, dan bila awak apply, insya-Allah awak akan dapat. Kita bagi tepukan kepada semua yang ada kat sini, dan saya juga nak bagi hadiah kepada anda. Siapa yang boleh tanya soalan awak dapat hadiah. Tanya soalan dapat hadiah. Fuyo, yes. Hadiah yang sangat best. Nak kalau bukan adik-beradik lah. Kalau adik-beradik adik-beradik ni maksudnya orang yang dah datang program-program Abang Abu, insya-Allah. Right, okay. Dan apa kata kita ambil sedikit masa untuk tekan love, tekan like dan tekan share. Alright, kita tekan share. Mudah-mudahan kita sampaikan pada orang lain juga. Mungkin ramai hari ni hari Jumaat Jumaat malam ramai yang mungkin ada macam-macam lah dia punya program-program, tapi kita just share kerana hari ini dia kalau dengar ni insya-Allah dia akan dapat something yang luar biasa, insya-Allah babe. Alright, okay. So sekarang bila kita dah mula kena attack, apa kita buat? Kita bila dia kena attack, contohnya dalam separuh masa pertama kita dah kena 2 biji, 2-0 dah kena. Apa kita kena buat? Kita nak comeback. Alright, macam mana kita nak buat comeback? So inilah satu lagi benda yang Abang Abu nak bagi pada anda. First adalah defensif, sekarang kita nak buat comeback. Bersedia ke untuk buat comeback? Kita nak buat comeback sekarang. Alright, macam mana kita nak buat comeback? Alright, kalau kita nak tengok macam mana kita buat comeback ni, kita tengok sama ada kita nak buat comeback kita buat comeback. Tengok boleh tak benda ni kita buat comeback. Kita buat comeback. Alright, macam mana kita nak buat comeback pula sekarang? Alright, kita tengok apa yang kita perlu ataupun apa yang perlu kita buat. Alright, so untuk kita buat comeback, alright, comeback bermula dengan something yang penting. Apa yang kita perlu untuk kita buat comeback? Alright, so saya nak just like bawa benda ni. Alright, kita nak buat comeback. So dia bermula dengan C tadi. Alright, bermula dengan C. First kali untuk kita nak buat comeback, ni benda yang pertama kita kena buat, iaitu cut expenses. Alright, cut your expenses. Dalam kita nak buat comeback ni, kita perlu cut expenses. Maksudnya, kita perlu mengurangkan perbelanjaan yang tak perlu. Alright, dengar betul-betul. Kalau kita nak buat comeback dalam perniagaan kita, kita perlu mula memerhatikan apa pembaziran-pembaziran yang sedang ataupun telah kita lakukan sebelum ni. Jadi kita kena mula cut expenses. Kita akan potong segala expenses yang tak perlu. Itu adalah tindakan yang pertama. Sama juga dalam permainan bola kan. Bila kita nak buat comeback, kita tengok apa benda-benda yang kita silap buat ni. Alright, mungkin pertahanan kita ni banyak naik. Mungkin dia tak jaga tempat dia, posisi, salah tempat dan sebagainya. Jadi kita cut semua benda-benda yang tak perlu buat. Jangan naik, duduk kat sini. Contohnya macam itulah. So first kali kita kena cut your expenses. Alright? So itu yang pertama, cut your expenses. Kedua, selepas kita dah mula tengok cut expenses kita dah cut, maka apa kita boleh buat? Kita akan mula mencari satu offer to be helped. Maksudnya kita perlu bagi diri kita untuk dibantu. Alright, mungkin saya ada satu benda yang saya silap. Saya perlu bantuan. So kita perlu mencari bantuan. So di sinilah sebenarnya bila kita nak buat comeback, nampak tak kita akan buat strategi, perubahan strategi. Alright, defender, mungkin kita keluarkan defender sebab kita ganti dengan satu striker. Kita ambil risiko kat situ. Alright, kita perlu ada satu benda yang mungkin attack perlukan bantuan. Jadi kita perlu minta, saya tak ada bantuan babe. Jadi defend ataupun sebab kita dah ketinggalan, defend kena ketatkan. Jadi kita perlu mencari bantuan-bantuan yang boleh kita gunakan dalam kita mengetatkan kita punya defensif kita. So dalam istilah perniagaan bermaksud kita mencari
contohnya hutang-hutang yang kita boleh ada moratorium contohnya. Dan kita juga boleh berbincang dengan pihak bank ataupun pihak-pihak vendor untuk kita mengatur balik rancangan pembayaran kita. Jadi benda-benda macam ni yang perlu kita berikan perhatian. Alright? So itu adalah satu lagi, offer to be helped. Jadi ini yang kedua. Saya nak anda juga terus tekan love dan tekan share. Hantar pada ramai orang. Apa ni orang Johor? 20,000 orang. Kita nak lagi ramai, naik sikit. Siapa lagi ramai, lagi banyak yang datang, aku nak bagi hadiah yang best. End of the program, I want to give you wonderful hadiah. Alright? Terima kasih. Kita ada siapa ni? Kita ada Kak Asna Ahmad yang manis saja. Kak Asna Ahmad. Hussein Ibrahim, terbaik abang-abang dia cakap. Terbaik abang-abang Persatuan Kabadi Johor. Kabadi. Oh, terbaik bro, dia cakap. Terbaik bro. Kita ada Siti An-Nur, best A. Alright, semua anda yang datang ni saya nak bagikan tepukan kepada anda. Tepuk. Siapa tepukan? Kita bagi tepukan. Alright, tepukan sebab kita nak bawa strategi Johor untuk buat a comeback, babe. Alright, tadi yang first saya dah bagi defensif dan sekarang saya sedang bagi macam mana kita nak buat a comeback. Yang dah dengar, wow, pasti awak rasa macam teruja. Ambil nota, babe. Ambil nota, tulis. Alright, okay, dan seterusnya. Yes, apa dia? Ini yang ketiga. Apa kita perlu buat? M, make a list of inventory. Apa maksudnya? So, bila kita nak buat comeback, kita perlu melihat apa kekurangan kita, kelebihan kita, apa yang tak cukup, defend tak betul ke. Macam bola juga, bila kita nak buat comeback, so kita perlu beri perhatian kepada banyak tempat. Striker kita macam mana? Okey tak? Alright, striker. Banyak peluang tak score ni. Apa hal kau ni? Midfield kita macam mana? Defend kita, keeper kita, semua kita kena check balik. Alright, kita kena check semua. Dia punya macam mana control, possession of the ball, apa yang kita buat. Semua ni kita akan mula, make a list of inventory. Sebab kita tanpa inventory, kita tak tahu mana satu yang perlu aku tukar. Mungkin pemain ni aku nak tukar. Jadi sama juga dalam bisnes. Mungkin selama ni saya buat marketing ni, dia tak kena, tak sesuai dengan keadaan sekarang. Aku dah tak boleh marketing menggunakan benda-benda yang biasa. Aku kena belajar macam mana aku nak buat digital marketing. Apa yang perlu aku sesuaikan. Jadi bila kita nak buat comeback, kita perlu ada banyak informasi, banyak skill, banyak benda-benda yang perlu kita sesuaikan agar kita boleh buat satu comeback. So itu yang M, alright? So C-O-M-E. Apa E pula ni, brothers? Siapa boleh teka? Siapa teka E? Apa boleh dengar je? Alah, tengoklah Bano. Jangan macam dengar je. Cuba tengok. Alright, Helmi Basri ada kat sini. Hello, dia cakap. Mat Siput Warisan. Terbaik, dia cakap. Terbaik. Teruskan tekan love, tekan share. Kita ada lagi setengah jam, babe. Saya nak bagi yang paling best, the last one. The last one saya nak ajar macam mana attack. Jadi saya nak pastikan kita bawa lagi member-member kita supaya dapat tengok. Yang terlepas boleh je rewind balik sebab benda ni akan ada di page PUJB. Jadi awak boleh share dengan ramai orang lagi. Saya nak benda naik. Alright, kita nampak 27,000 orang. Kita nak tambahkan jadi 50,000 orang. Boleh? Boleh. Johor boleh, babe? Kita beri tepukan. Pastinya boleh. Ini untuk orang yang share ni. Siapa yang share saya nak bagi? Ini untuk orang yang share ni. Saya bagi lagi sekali. Saya bagi lagi sekali kepada anda yang memang best sangat. Okay? Alright. Dan tengoklah ni tengah jaga anak ni ya. Okey. Baguslah, mudah-mudahan Allah akan berikan rahmat yang melimpah luar kepada engkau Muhammad Noh sebab jaga anak. Ni semua benda yang baik. Alright. Okey, kita teruskan lagi. Kita teruskan dengan lepas tu E. Apa tu E? Yes, dalam kita nak membuat satu comeback, kita perlu juga explore dan review goals kita. Contohnya mungkin sebelum PKP, kita ada satu matlamat untuk buat 1 juta. Kita punya target nak buat 1 juta atau 5 juta atau 15 juta atau 20 juta. Alright, itu kita punya target. Tapi disebabkan kita dah kena attack dan kita dah tak ada lagi kan. Contohnya tadi kan, sebab kena attack, kita kena cut kita punya kontrak, tak ada orang order cancel, semua ni. Jadi kita dah kena. Jadi bila kita nak buat comeback, kita kena explore balik dan review goal kita. Bolehkah aku sekarang dah kena 4-0? Boleh aku menang ni? Kan? Oh, Helmi Basri dah jawab dulu. Relax pada. Ikutlah 1 by 1. Kan? Okay.
Alright, terima kasih. Saya nampak share Nur Hafidah ada share. Bagus. Saya nak bagi tepukan untuk yang share. Alright, saya respect dan saya hormat orang-orang yang bantu saya share. Alright, yang lain-lain ni kau tengok kau tak share. Share sekarang. Ambil peluang share. Buat pahala. Kita jom. Sama-sama jom, brother. Alright. Okay, dan juga ada orang Singapura tengok tu. Gaya amat ni orang Singapura ni. Aku kenal ini. Alright, so kita dah buat 4. Kita dah buat come. Sekarang kita nak back. Apa yang perlu kita terus buat? Alright, bila kita dah mula nak buat comeback ni, yang seterusnya apa kita buat? Yang ni yang selalu tak ada. Selalu korang tak ada dan ini nampaknya dah jadi satu benda yang sangat-sangat penting, brothers and sisters. Iaitu you need to build emergency saving. Right? Salah satu sebab kenapa perniagaan tersungkur, bukan hanya perniagaan, tak kira lah siapa pun kan. Dia tersungkur disebabkan dia tak ada saving. Tak ada simpanan, babe. Tak ada simpanan. Ini sebabnya ramai orang yang dalam keadaan yang tertekan bila pandemik ni menyerang. Right, kita tak ada simpanan, tenaga semua dah habis. Dalam bola ni maksudnya kita dah macam kita dah tak ada tenaga. Maksudnya kita bermain tak ada possession tau. Bila tak ada possession kita penat. So maksudnya kita kejar possession tak ada, penat. So bila kita penat, maka kita akan senang akan dikalahkan. So sama juga dalam pandemik ni, apa yang berlaku dengan banyak company-company yang terpaksa tutup ataupun even orang-orang yang bekerja pun jadi susah disebabkan tak ada simpanan. Jadi mula untuk kita menyimpan. Contohnya kita bermain dengan possession. Alright, kita tolak sana, tolak sini, possession, kita hold the ball. Alright, ini akan memberikan kita satu energy. Alright, untuk kita nak attack dan sebagainya. Clear ke clear? Jadi yang ni penting, build emergency saving. Untuk nak buat comeback ni you kena ada emergency saving. Boleh ke boleh? Alright. Okay, ada soalan ke kat atas sana? Dan saya nampak kita 23 orang. Mana brother-brother aku semua ni? Alright, yang brother-brother cakap Allah babu kita akan support kau lah apa benda mana ni? Kita Jo, come on. come on. Jo, semangat. Alright, kita ni kita kena tunjuk macam mana JDT punya power tu. Apa tu emergency saving for kecairan? Apa benda kecairan? Nampak belum start kau dah nak cair lah, itulah inilah kan? Belum apa-apa lagi. Jangan nak duk cerita pasal cair itu semua sekarang. Itu cair boleh, cair tak boleh. Okay? Alright. Okay, ada je Ismail Syukri. Tu dia Ismail Syukri pun dah datang. Kita orang Johor, brother. Semangat Jo. Ini peluang aku untuk nak bersama mesra dengan semua orang-orang Johor. Okay, Persatuan Kabadi. Saving kena banyak, enjoy kena kurang. Tu dia. Kabadi dah cakap, saving kena banyak, enjoy kena kurang. Betul. Alright, so build emergency saving. Alright, nampak? Jadi cut your expenses, offer yourself to be helped, make list of inventory, explore and review goal. Kita tak boleh lagi buat benda yang kita dah rancang sebelum COVID, kita kena tukar balik dan mulakan emergency saving. Alright, emergency saving mulakan. Boleh ke boleh? Alright, Abang Nazri Shah, come on, tekan lagi, ajak lagi. Mana adik-beradik kita? Oh, diorang tengah ngaji dengan Ustaz. Okey, baru aku faham. Diorang dah pergi ngaji. Kalau tak, ramai yang akan datang ni sebab diorang ngaji. Kan? Jadi diorang tak dapat datang. Tapi yang datang ni apa kata? Kita bawa lah adik-beradik lain. Alright, now, seterusnya. Macam mana kita nak buat? Memperbaiki. Yes. Inilah yang saya juga nak bagi tahu. Maksudnya, you need to have additional income, babe. Additional income ni penting. So, kalau dalam keadaan sekarang, awak tak boleh berniaga dengan benda yang awak jual tu, awak tak boleh jual lagi kan? Kena cari benda lain untuk jual. You kena ada additional income. Kalau tak ada income, how you going to maintain your business? Betul ke betul? Jadi sebab tu Abang Abu nak sangat awak mula ada additional income. Cari apa yang saya boleh jual. Contohnya hari ni ramai orang jual mask, kan? Face mask. Okay, fine. So aku boleh jual face mask. Apa lagi aku boleh buat? Banyak benda. Jadi kita perlu fikirkan apa additional income yang perlu aku adakan dalam masa pandemik ni. Apa yang perlu aku buat? So benda ni yang perlu kita nak fikirkan. Boleh? Alright. Clear ke clear ni? Aku main nak cakap korang clear tak? Kalau clear, kalau cakap saya faham Abang Abu. Saya faham. Tulis kat tu. Saya nak awak komen. Saya faham. Kalau tak faham cakap tak faham. Cakap saya faham. Saya faham. Cakap cepat. Tulis. Bukan cakap. Tulis. Saya nak bagi tepukan pada anda yang rasa macam tu. Very good.
Saya dah ada mula additional income sejak join Abang Ambu. Siapa ni? Nur Hafidah Abu Aziz. Dan nampak pergerakan duit di situ. Alhamdulillah. Tahniah kepada anda, Nur Hafidah. Alright, terima kasih. Munira pun ada kat sini. Ras Mansur. Alright. Terima kasih kepada anda semua. Saya faham. Yes, itu dia. Orang yang jawab saya faham. Saya akan bagi dia DJ Horn. Muhammad Noor, ni for you Muhammad Noor. Muhammad Noor for you. Alright. Cik Siti Mekah for you. Apa ni? Kak Asnamat for you. Okay, alright. Okay. Saya faham. Okey, Persatuan Usaha Muda berharap dapat mendapat disekat dan dicepat mungkin kewangan semakin kritikal. Itu sebab kena faham abang. Siapa ni Abang Hussein? Abang Hussein, Persatuan Usahawan India kena panggil Abang Abu buat benda macam ni. Kita ajar dia orang apa yang kena buat. Boleh? Alright. Okey, saya faham. Satu tepukan kepada abang kita juga. Satu tepukan. Okey, Liza MY, saya faham. Orang yang faham kita bagi dia tepukan lagi. Alright, Daya Ahmad dia bagi faham. Alright. Dan seterusnya apa yang Abang Abu nak bagi? Abang Abu nak bagi nombor yang seterusnya, iaitu AC. Apa tu C? Ini yang perlu kita lakukan. Alright. Kita ni bila kita buat something, dia akan ada kesilapan. Brothers and sisters. Dia tak ada benda yang kita buat tak ada silap. Akan ada something yang mungkin sebab benda baru, babe. Benda ni tak pernah kita lalui. Jadi bila kita buat, kadang-kadang pasti akan ada satu kesilapan. So, we need to correct and adjust. Dalam main bola juga, kita mungkin ada strategi ni. Kita cakap, kita nak comeback. Aku nak pakai 4 striker. Tapi bila tengok kita di attack juga, mungkin kita akan ubah. Menjadikan 4 midfield pula. Kita tukar. Sebab apa? Kita perlu adjust. Mungkin apa yang kita perlu betulkan dalam perniagaan kita, kita melihat. Apa yang perlu aku adjust? Adakah perlu aku adjust dari segi harga dia? Adakah dari segi pendekatan aku? Adakah kerana aku ni tak ada dalam digital world? Hari ni pun kita tengok benda yang digital, right? Loceng aiskrim ada tak? Loceng aiskrim, man. Kau nak loceng aiskrim, kenapa kau? Aku loceng aiskrim tak ada, tapi aku ada. Tu loceng aiskrim. Ni untuk Isma sekali. Kau nak jual aiskrim ke apa? Kita Johor, babe. Alright, and last kali apa yang Abang Abu nak juga sampaikan kepada anda, the last one, alright. Dalam make a comeback is all about knowledge. Alright, ilmu. Ilmu ni memainkan peranan yang sangat penting, alright. You need to have knowledge. Sekaranglah masuk untuk kita belajar benda-benda baru. Dalam bisnes kita kena belajar macam mana kita nak memahami dunia digital. Macam mana kita nak faham dunia marketing baru. Macam mana kita nak faham dunia kewangan baru. Apa tu fintech, macam mana kita nak pakai e-wallet, macam mana kita nak banyak benda-benda baru yang perlu kita belajar, brothers and sisters, alright? So kena ada ilmu. Ini adalah yang Abang Abu bagi tahu macam mana bila kita nak comeback. Bila kita nak comeback, maka ini perlu kita jadikan sebagai benda kita, alright? Alright, saya pun boleh bantu bangsa Johor, tidak perlu apa-apa modal. Melalui koperasi Perpaduan Johor Barat boleh jadi ejen wasiat, hubungi saya. Abang nampak tu Persatuan Kabadi Johor dia dah cakap apa? Alright, combination tulisan merah background blue tak jelas, susah nak baca AA. Halo, boleh baca? Tak boleh baca? Susah. Alamak, susah nak baca sebab saya cuba nak bawa negeri Johor punya benda. Tak apa kalau kita tengok saya cuba tengok apa saya boleh buat. Boleh tak saya tukar sikit saya tukarlah untuk anda lah ni. Tu knowledge boleh Saya tukar sekejap je saya tukar. Tak apa kan. Kita bagilah awak macam faham benda tu, right? Saya tak nak pula awak tak faham. Kita tukar terus untuk nampak ini nama dia customer service. Bila orang tu tak boleh baca, kita bagi supaya dia boleh baca. Sekarang boleh baca tak? Siti Nur boleh baca? Tengok. Aku nak just make sure korang semua faham benda ni. Kan? Jangan nanti tak erti baca pula. Kesian pula aku dah siap-siap benda ni. Benda ni penting sebab tu saya nak awak betul-betul faham. Sebab ramai orang dia tak gerti lah benda-benda macam ni. Ini semua adalah tip untuk kita nak buat comeback. Boleh? Alright, sekarang boleh? Alright, thank you so much. Okay, boleh Alright, macam saya buka bengkel bang. Macam mana nak naik jual tu bang? Bantu bang. Macam mana buat tak jadi bang? Duit makin susuk bang. Muhammad Noor, first kali yakin pada Allah Muhammad Noor. Alright. Bila kita yakin pada Allah, semua benda-benda kita ni jadi mudah. Masalah dengan kita ni tak yakin pada Allah. Yang bagi rezeki ni bukan COVID, Allah. Alright, boleh? Tapi insya-Allah saya doakan Muhammad Noor, alright,
dia sama sebab semua orang kan, kita pun meniaga juga, jadi kita tahu bila something happen kita akan jadi lemah, nak bila duit makin teruk dan makin teruk dan makin teruk, jadi itu akan menjadikan kita macam rasa macam tak best. Jadi yang perlu kita ada masa itu adalah keyakinan yang luar biasa terhadap Allah, keyakinan pada diri kita dan keyakinan pada matlamat. Bila ada benda-benda ni, dia akan memudahkan kita untuk mengharungi segala benda. Right? Jadi saya nak just sampaikan itu sikit sahaja. Dan kita teruskan. Saya nampaknya saya perlu ramai lagi untuk datang sebab ini the last one. Saya nak bagi the last one paling penting, paling tak pernah saya kongsi. Inilah first time saya nak kongsi. Yang last, so saya nak anda bawa member-member sebab kita nak pergi ke seterusnya. The next one is all about something yang saya nak tukar kat sini. Saya tak nak benda ni, alright. Okay, kita nak buat attack. So macam mana kita nak attack? So saya nak bagi pada anda the next one which is attack. Alright. Okay, attack. So bila kita dah mula bertahan tadi, first saya dah bagi macam mana kita nak bertahan dalam perniagaan kita. Selepas bertahan, kita tak boleh bertahan je, kita kena buat comeback. Apa yang perlu kita ada untuk comeback pun saya dah bagi. Dan sekarang saya nak bagi yang seterusnya untuk anda, iaitu macam mana kita nak sebenarnya macam mana kita nak attack. Attack ni maksudnya kita nak buat persiapan untuk kita nak attack. Attack ni kita nak attack balik. Macam mana kita nak attack ni? Sebab kita dah bertahan, kita dah buat comeback. Tapi comeback ni tak akan berjaya kalau kita tak gerti attack. Jadi untuk attack ni, first kali apa yang perlu kita buat adalah kita kena assess the risk. Apa maksud assess the risk? Apa maksud dia? Maksudnya kita sekarang kena tahu apa risiko yang kita akan hadapi bila kita attack. Kan? Ramai orang dia bila nak attack ni dia terlupa sebenarnya untuk assess risiko. So ada tak dia pertahanan yang betul? Macam main bola lah. Memang kita nak menang, kita nak attack. Tapi bila kita attack terlupa kat belakang, macam Ismail punya Arsenal, dia selalu terlupa kat belakang. Jadi dia kena hentam. Dia kena masuk balik. Sebab dia pergi attack tanpa dia nak check. Melainkan Manchester United, dia main okey, bagus. Kan? Alright. Ataupun macam Johor, JDT Brothers, kita attack defense, semua bagus. Alhamdulillah. Alright. So that's the first one. Perlu kita membuat assess. Sebelum kita nak attack, kita perlu pastikan pertahanan kita ni on the spot. Mereka ada dengan keadaan yang betul. Kedua, lepas tu like midfield kita okey tak? Dan ketiga, baru kita akan mula attack. Jadi that's the first one. Assess risiko. Assess the risk bila kita buat attack ni. Ini sangat penting dalam kita nak buat comeback dan attack. Boleh? Right. Saya nak anda terus share kepada member-member anda sebab kita hanya ada nampak sekejap je, babe. Sekejap lagi dah habis dah. Dan kedua adalah benda yang saya nak just share. Alright, now kedua kita apa maksud ni saya nak kena tukar warna kan. Jadi saya just tukarlah. Terus buat babe. Okay. Take a new challenge. Apa maksudnya? So bila kita nak attack, kalau sebelum ni kita kena je. So what we need to do is basically take new challenge. So kita kena take new challenge. Apakah new challenge? Maksudnya mungkin kita perlu ambil satu langkah untuk menyelami digital. Kita perlu faham pasal digital. Kita perlu faham banyak benda-benda baru. Kita perlu faham macam mana kita nak buat sales menerusi Shopee, Lazada, all that internet, all those benda-benda ni yang perlu kita pastikan kita faham benda ni. Alright, jadi take the new challenge. Kita ambil satu challenge yang baru kalau kita nak menang. Kalau you nak attack dan you tak ambil satu kaedah baru untuk attack, kita tak boleh menang. Jadi dalam kita nak menang, kita ada siapa ni? Sebelum COVID saya terlibat dengan bisnes pembuatan makanan dan sekarang saya tambah cabang bisnes dalam pertanian vertigasi. Apakah tindakan saya buat itu betul? InsyaAllah. Sebab tu saya cakap, itu adalah taking a new challenge. Nampak? Siput Alright, mi siput kan? Mi siput ke miau siput? Mi siput warisan, dia dah ambil satu benda yang baru. That is new challenge. Tapi sebelum kau ambil benda tu mi siput, kau kena assess the risk. Bila kau buat benda ni, apakah dia punya impaknya? Apakah dia punya benda yang akan berlaku dalam you punya kewangan dan sebagainya. Alright? So you kena ada assess. Sebab tu kita cakap assess the risk, then you take a new challenge. But congratulations untuk Mi kerana dia telah memulakan untuk mengambil satu new challenge. Satu tepukan tu dah. Tepuk Azma, tepuk Azma. Dan seterusnya. Abang pun ni macam orang gila pula. Kau tengok aku macam orang gila. Alright. Dan seterusnya,
Tadi take a new challenge, betul? Sekarang awak kena ada new skills. Awak kena mula dapatkan skill digital marketing. Come on, you need to have new skills. Nak attack sekarang kalau tak ada skill tak boleh. Babe. Kalau nak attack dengan dulu kan, awak nak cara buat bisnes cara lama, you are going to fail. Brothers and sisters, believe me, you're going to fail. So you need to have new skills. Skill macam mana nak buat digital marketing, macam mana nak create leads, macam mana nak convert the leads, macam mana nak buat sales, macam mana nak close. You need to keep on increasing and learning new skills, brothers and sisters. Sebab tanpa skill baru awak tak boleh attack. Awak tak boleh main macam sebelum ni, babe. Dah berubah. Awak dah kena main macam Johor kan. Kita bila attack, kalaulah Johor selalu kena attack kan, dia akan ada comeback. So bila comeback ni, dia dah buat persiapan, dia kena attack. So salah satu cara adalah kita kena attack dengan skill baru. Sebab tu kadang-kadang kita tukar player kan untuk bagi some new injection dalam team tu supaya kita boleh menggunakan skill yang lain sebab kita dah study dah. Clear So itu adalah yang keempat. Jadi ATT-A. Lepas ni A pula. So apa pula yang kita kena buat lepas tu? So bila kita dah bersiap tadi, kita dah kena allocate dengan betul. Kan? Kadang-kadang allocation ni, apa maksud allocation? Allocation ni kita kena letakkan bahagian-bahagian dengan betul. Alright? Contohnya dalam masa attack, kita kena ada berapa defender ni. Berapa midfield yang aku perlu ada. Okay, striker aku macam mana? Striker yang macam mana aku perlukan? Aku main long ball ke short passing ke apa? Jadi dalam perniagaan sama juga. Kita perlu mula allocate pekerja kita. Mungkin pekerja kita ni sebelum ni dia buat satu kerja je. Tapi selepas COVID sebab mungkin pekerjaan yang dia buat dulu dah tak ada productivity lagi, kita panggil dia untuk buat benda yang lain. Kita bagi allocation kerja yang lain. Kita bagi contohnya even duit kita bahagi mengikut allocation tertentu supaya kita tahu macam mana kita nak menjaga dan juga macam mana kita nak menambahkan duit kita dalam keadaan macam ni. Sebab ada bahagian duit yang kita perlu buat untuk attack, untuk bawa duit. Benda yang belum kita perlu buat. Alright? Okay. Saya tak suka dengar tu apa. Wenger dah tak ada lagi, babe. Alright? Aku rasa kau dah macam ketinggalan zaman. Baik ambil borang Manchester dan terus join situ. InsyaAllah. Alright. Seterusnya kita nak tengok apa. Yes. Bila kita dah ni, ini kadang-kadang tak ada. Alright. Sebab dia pergi belajar dengan Sifu lah, dengan siapa ni semua. Lepas tu dia pun mula tak careful. Nampak? So bila kita nak, sebab kita dah pernah kena, kita nak buat comeback, kita nak attack, kita kena be careful. Alright, kita perlu berhati-hati supaya kita tidak membuat kesilapan. Bila dapat peluang score, alright, kita tak boleh main macam peluang tu bersia-sia. Alright, sebab kita nak buat comeback dan bila comeback nak menang ni kena attack. Dan attack ni kalau kita attack dia tak membuahkan hasil berbahaya. Kita buat marketing tak jadi. Buat marketing tak jadi. Kita masih macam Facebook. Orang boost, dia buat FB ad tak jadi, FB ad tak jadi. So you need to change. And be careful bila kita mengeluarkan duit tadi. Sangat-sangat penting dalam kita punya strategy of comeback. And of course the last one, kita ada lagi 1 minit tapi saya diberi 10, 20, 24 dah. So insyaAllah saya tepat lah. Saya tak ambil masa yang lebih Saya ingat tepat sekali saya so saya tak nak macam terlebih masa ke apa. Alright, kita ada 12 minit, 10 minit lagi lah. So careful. So kena ada carefulness kat situ. Sangat penting. Dan of course, yes, ini juga perlu. Alright. Know your limit, brothers and sisters. Alright. Tahu apa awak punya limit. So bila kita nak macam melabur, apa limit awak? Kan awak nak buat ambil satu benda baru, apa limit awak? Kan jangan over limit. Kita sudah kena. Sebelum COVID ni ramai yang over limit. Sebab tu bila COVID datang dia terduduk, ramai yang terduduk. Sebab tu kita know your limit. So ini antara perkara yang perlu kita susun balik dalam kita buat attack. Right? We want to attack, we want to make some money, we want to really grow back. Jadi you kena know your limit. Alright? So inilah yang sebenarnya saya nak kongsikan untuk anda supaya anda dapat sedikit satu benda yang baru. Okay, satu benda yang baru untuk awak belajar dan terus dapat belajar. Terbaik bang, good advice. Alright, Zul Apple pun ada kat situ. Alright, Zul Apple. So sekarang saya nak just macam buat something yang interesting. Alright, something yang interesting. If you guys
Okay, so like I'm going to like do this. Alright, I'm going to do this wonderful thing. I want to like just do this. Mungkin anda nak dengar. Alright, okay. Saya nak orang juga datang ke saya. Maksudnya anda ni boleh naik ke atas pentas saya dan awak tanya soalan hari ini. Saya nak bagi awak hadiah. Alright. Siapa yang bersedia untuk nak naik ke saya punya, siapa yang nak naik? Siapa yang nak naik? So saya nak ajak orang naik ke atas pentas. Saya nak ajak orang naik ke atas pentas. Alright, siapa yang nak naik ke atas pentas, mereka sebenarnya boleh, alright, boleh je kat sini, alright, boleh naik. Siapa nak naik? Siapa nak naik kat pentas ni? Pentas Abang Abu. Saya nak just tanya satu dua soalan, dan kalau anda boleh naik ke atas pentas, alright, boleh dapatkan the attack hari ini. Alright, siapa yang nak naik? Saya nak bagi hadiah. Alright, yang nak naik of course kena datang dekat Facebook Abang Abu, Abang Abu Mekanik Wang. Alright, Abang Abu Mekanik Wang, Facebook, like tu nampak page Abang Abu Mekanik Wang, dan awak tengah tengok live saya, dan awak just klik dekat saya dah letak dekat kita punya komen tu, saya dah letak link, dan siapa yang naik ni, alright, mereka ni akan dapat something yang best. Alright, okay Abang Hussein, thank you very much. Dan siapa yang naik? Aku nak ajak ni, nak ajak orang naik ni, naik atas ni. Okay, apa saya buat? Saya akan buat benda ni. Semua tunggu. Siapa yang nak ni dia boleh. Alright, siapa yang nak naik? Nanti saya check dulu Facebook. Mana Facebook ni? Okay. Tunggu Saya nak komen kat sini. Siapa yang naik, dia dapat hadiah, babe. Alright, kita tengok hadiah dia. Best punya hadiah. Alright, kita nak bagi hadiah kepada mereka. Kita ada 25,000 orang dekat page PUJB. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada PUJB kerana memberikan saya peluang dan ruang. Alright, dan Abang Abu nak bagi sedikit hadiah untuk anda. Alright, hadiahnya very best. Senang saja. Awak kena just naik dekat saya punya link ni. Alright, saya akan bagi link ni. Saya akan bagi link kepada anda. Okay, saya copy link dan saya pergi dekat PUJB punya ni. Saya nak just like post dekat sana. Benda ni macam best pula aku ni buat. Nanti saya tengok mana PUJB ni. Alright, PUJB. Semua tunggu okay. Tunggu. Siapa yang naik, dia dapat hadiah, alright? Okay, bersedia? Abang Abu nak letak link ni. Siapa yang naik dulu, dia adalah orang yang akan dapat hadiah hari ini. Okay, itu dia saya nak letak. Deng. Okay, dah. Saya dah letak dah. Siapa yang naik atas sekarang dia dapat hadiah. Hadiah program yang Abang Abu akan buat esok, special program untuk anda. Siapa yang naik jawab benda ni bersama dengan saya, awak akan dapat hadiah. Siapa yang nak tengok? Siapa yang nak naik? Alright, dia kena pakai Google Chrome. Awak just tekan link tu dan awak akan terus bersama dengan saya. Cuba. Alright, kita cuba tengok siapa yang actually like boleh bersama dengan Abang Abu. Alright, siapa dah letak link tu. Alright, come on. Saya nak tengok siapa. Sebab hadiah dia best sangat. Alright. Sambil tu saya juga nak terus pastikan anda semua dah apa kata orang tu dah come to the kita nak dekat habis lah program kita ni insya-Allah. Alright. So yes, ada tu Muhammad Yusri. Okay, kita tengok. Alright, kita tengok siapa yang bersama dengan Abang Abu sekejap lagi kita nak tengok. Alright, kita nak tengok ada ke dia ni. Alright, siapa tu? Tu dia. Siapa? Nampak tu. Alright, siapa kat situ? Boleh dengar ke? Assalamualaikum. Boleh Abu. Assalamualaikum. Alright, apa soalan awak? Dapat soalan, dapat hadiah. Apa soalan? Okay, so soalan saya. Kita dah tahu kan, lepas tu kita tahu macam mana nak comeback. So, bila masa yang tercapai untuk kita comeback? Bila masa yang sesuai untuk kita attack? Okay, very good question. Sebenarnya bila kita buat comeback tu, sebenarnya kita dah bersedia untuk attack. Sebab comeback yang
Apa maksud comeback? Comeback tu persediaan dan mesti ada attack dia. Sebab persediaan tanpa attack ni kita tak boleh menang. Kita nak comeback tu sebab kita nak menang. So kita tak boleh menang tanpa attack. Sebab tu bila kita dah mula siapkan semua, kita dah jaga keadaan kewangan kita, apa tu semua, kita sekarang perlu mengambil risiko. Boleh ke boleh? Right, itu ada sedikit masalah saya rasa. Boleh ke? Alright. Hello. Tak apa. Dia tak ada kat situ. Jadi saya nak terus tengok kepada yang lain. Kita terus stop benda tu. InsyaAllah. Okey, siapa yang ada? Kita nak just tengok guest kita ni. Nampaknya guest kita. Dia dah macam tak ada. Alright. So kita akan pergi ke nampaknya guest kita ada masalah sikit tadi. Alright. Tapi apa-apa pun kita dapat satu orang yang dapat bersama dengan kita tadi. Alright. Okay now. Jadi itulah yang saya nak bagi dan ini adalah Abang Abu punya so if you want to know more about Abang Abu, you boleh scan benda ni, akan dapat detail Abang Abu insya-Allah. Alright. Ini yang saya juga dah sediakan untuk anda dan apa yang juga saya sediakan adalah sesuatu yang istimewa bagi anda yang berada pada hari ini. Abang Abu nak bagi something yang so special untuk anda. Alright. So esok sebenarnya saya dah siapkan satu benda bagi yang ada pada hari ini untuk belajar sedikit mengenai kewangan. Alright. 9 pagi hingga 12 tengah hari. Bagi yang anda berminat, alright, awak boleh scan. Harga biasa 199, kali ni tak ada. Untuk anda hanya RM19 sebagai satu benda yang Abang Abu nak just like add untuk hari ini. Alright. Jadi bagi yang berminat, anda boleh terus berhubung dengan Abang Abu. Okey, kita ada juga nombor di bawah sana. Alright. So boleh terus berjumpa ataupun dapatkan detail daripada Abang Abu insya-Allah. Alright. So bagi anda yang nak bersama untuk belajar sedikit mengenai kewangan, inilah yang saya sediakan untuk esok insya-Allah. Alright. So kita dah pun 10.30. Saya nak just tanya kalau ada apa-apa soalan lagi ke kat sini. Alright. Ada ke soalan? Nampaknya saya nak tengok kat sini. Tak ada soalan. InsyaAllah kita dah selesai 10.30. So ada apa-apa ke nak tanya Abang Abu? Alright, kalau tak ada saya nak mengambil kesempatan untuk sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pihak PUJB PUJB yang sudi menjemput Abang Abu untuk bersama dalam program. Saya harap banyak itu belajar betul Hello, banyak itu belajar tak? Pasti banyak itu belajar, right? Dan saya nak bagi benda ni untuk anda sekali lagi. Alright, bagi anda yang nak datang belajar esok 9 hingga 12, saya nak bagi anda yang 10 orang yang pertama yang WhatsApp saya secara percuma. Gila engkau, Beb. Ambil. Saya memang mood nak bagi orang Johor ni. Alright. Siapa yang just WhatsApp nombor ni 10 orang pertama saya nak bagi secara percuma. Alright. Secara percuma esok 9 hingga ni secara percuma. Kalau bayar dia $19, $19, tapi untuk anda 10 orang yang pertama kalau awak just WhatsApp cakap saya nak e-compass, awak akan berjaya dapat untuk datang esok pagi insya-Allah. Alright. So itu sajalah daripada Abang Abu. Saya rasa tak ada apa-apa lagi untuk saya nak kongsikan. Saya nak just like panggil kalau pihak EDC berada di sini untuk apa ni untuk sambung, ada ke? Saya nak tanya dulu. Alright.